Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni ma nasitu min al-Qur'anil karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah 'allimni min ladunka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Dan imam dan pengurusi adik-adik yang terkuasa, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ya, alhamdulillah, syukur yang tidak hingga ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Ulama menyebut al-ilmu bi ta'allumi wal fiqhu bi tafaqquhi. Ilmu itu dengan belajar cara mendapatkannya, dan fiqh itu dengan bertafaqquh. Bertafaqquh ini mendalami, usaha untuk mendapatkan ilmu itu supaya kita faham terhadap agama. Jadi majlis kita ini adalah majlis tafaqquh. Ini tafaqquh fiqh. Bukan maksudnya untuk memahami fiqh yang kita faham sebagai fiqh itu sahaja, tetapi akidah, tasawuf itu juga tafaqquh fiddin. Belajar apa yang bersangkut paut dengan agama, ilmu-ilmu yang dituntut, terutama yang fardhu ain, yang wajib pada kita itu, dipanggil proses tafaqquh fiddin. Jadi, dan fiqh itu benar dalam menurut Imam Al-Hanafi menyatakan bahawa fiqh ini ada al-fiqhul akbar, iaitu aqidah, usuluddin, dan ada al-fiqhul ammi. Fiqhul ammi iaitu hukum hakam yang diistinbatkan, yang diambil, digali daripada Al-Quran dan hadis oleh para ulama itu menggunakan kaedah-kaedahnya, ilmu-ilmu alatnya yang bersangkut paut kepada kita, yang orang kata dalam terangkum dalam hukum yang 5, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tapi juga akidah ini sebagai al-fiqhul akbar, iaitu fiqh yang terbesar. Kenapa? Kerana tanpa fiqh ini akidah kita tidak sah. Bila akidah kita tidak sah, agama kita tidak sah. Bila agama kita tidak sah, tak sahlah kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercapailah maksud matlamat Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini untuk semata-mata mengabdikan diri beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi kajian kita dengan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain ini, muka surat 12 ya. Muka surat 12, kiranya di tengah-tengah itu. Wahai isnani salasa arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya tis'a asyara ahada asyara isna asyara salasata asyara arba'a khamsata asyara sittata asyara sab'a asyara thamaniyata asyara 18 dari bawah, dari atas. Maksudnya 18 dari atas. Itulah gimana sudah? Itu. Minggu lepas ni tak ditanda. Lepas susunan Nabi-Nabi itu. Ya. Kata setengah ulama. Kata setengah ulama wajib mengetahui segala yang tersebut. Mengetahui Rasul sekurang-kurangnya 25 yang disebut nama-namanya di dalam Al-Quran. Dalam kitab ini dikata 28 kerana disebut juga 3 orang yang menjadi pertikaian dan perselisihan pendapat di kalangan ulama mengatakan mereka juga Nabi, iaitu Uzair, Uthman dan Dzulqarnain, yang tidak dipertikaikan 25
tidak wajib hafal, tapi kita kena tahu supaya bila orang tanya nanti, Ilyas itu siapa? Musa itu siapa? Nabi ni, Harun Nabi. Kita tahu itu tak apalah, walaupun kita tidak hafal satu persatunya mengikut susunan. Ya. Dulu kita hafal nazam-nazamnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, kullu muttaba', Lut wa Isma'il, Ishaq, kada Yaqub, Yusuf wa Ayyub, kada Shu'aib, Harun wa Musa wa Isa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, muttaba', Ilyas, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa wa Taha, Khatim, Ghayya, alaihim salatu wa salamu wa alihim nalimatul ayamu. 25 orang rasul. Kalau tak boleh hafal. Zaman-zaman sekarang ni banyak dah nasyid-nasyid. Jadi dinasyidkan dalam bentuk lagu mudah hafal. Ingat pun ingat, nama ingat. Baik. Kalau boleh hafallah. Lagu rayaan dah. Muhammad al-Mustafa. Jadi i'tikad ada Nabi Mustafa sudah. Kan? Baik, dan wajib mengajar akan anaknya dan isterinya dan khadamnya. Wajib pula kita ajar. Bila disebut wajib fardu ain, wajib di atas ataupun ke atas orang yang di bawah tanggungjawab kita. Siapa? Anak kita. Sebelum anak siapa? Isteri kita. Jadi ini khusus untuk orang lelaki. Orang lelaki ni tanggungjawab dia memang banyak. Ya. Dia bukan saja ditanyakan, dipersoalkan, dipertanggungjawabkan terhadap diri dia, tetapi orang-orang yang di bawah dia. Ibu dia bawah dia. Mak. Ya. Ada 4 orang perempuan yang di bawah tanggungjawab lelaki. Yang pertama ibu. Yang kedua kakak ataupun adik perempuan. Yang ketiganya isteri. Yang keempatnya perempuan. Mertua tak masuk. Adik atau kakak. Anak tak sebut lagi. Anak. Tak. Semua bawa kita tu ni. Jadi kalau kita seorang saja yang ngaji, kita seorang saja yang beribadat, bersembahyang, kita seorang saja yang buat fardu ain, tak lepas lagi benda ni. Katanya kita tidak lagi menunaikan kewajipan yang ada pada kita itu. Nanti mereka ini akan bergantung pada ruah kita. Kita siap sedia nak masuk syurga ni. Ngaji pun mengaji, beramal pun beramal, pulang ke masjid dan sebagainya. Maka ni anak perempuan kita, adik-beradik, isteri kita, belum sebut isteri-isteri lagi. Mak kita, makanya bila ayah kita tak ada, kita kena urus ke mak kita itu. Nafkahnya, nak beri makannya, beri makan secara zakit zahir, beri makan secara rohani ini, makanan rohani ini. Kalau mak kita tak sempat belajar dulu, mak mari kita belajar, mari kita ni lepas kabar doa dan sebagainya. Tanggungjawab kita lagi. Itu tugasnya orang lelaki ni. Orang perempuan mudah balik. Apabila dia buat 4 perkara ini, maka dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Idza sallat khamsaha, bila dia sembahyang 5 waktu. Idza shamat syahraha, bila dia puasa bulan Ramadan. Idza ta'at zawjaha, ta'at zawjaha, bila dia taat pada suami. Wa idza hafizat farjaha, dijaga ke hormatannya, maka dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka. Kita ni masih lagi tanggungjawab kita.
wajib. Dan khadam pun masuk juga. Dulu ada hamba. Hamba itu macam anak kita lah, kita kena jaga dia. Gaji tak masuk. Gaji tak masuk lah. Tetapi kalau dah duduk di bawah kita, maka dia duduk di bawah kita punya pengaruh dan kekuasaan. Maksudnya pemerintahan kita juga lah. Kalau dia nak mengaji, kalau dia nak mendengar, kalau nak ni, dia ada hak-hak dia, kita tidak boleh halang. Misalnya, terutamanya apabila dia itu menguruskan rumah tangga kita. Kadang dia basuh, dia masak dan sebagainya. Kalau tak betul dia punya fardu ain, dia tak tahu suci tak suci. Telur ayam, hak ayam berbintik-bintik dengan tai ayam, ada hitam, ada putih, telur ayam, telur ambil gomo, rubuh macam dia. Kita juga makanan ni, misalnya, kita kena uruskan juga. Kerana dia duduk di bawah kita beberapa tahun. Kalau dia tak semayang, kita tengok, kita kena tegur. Walaupun orang gaji. Betul lagi kalau dulu sahaya. Wajib kita percayakan mereka itu satu-satu. Percaya kepada para anbiya. Termasuk rukun iman. Dan yang tiada kita ketahui akan nama mereka itu, wajib kita percaya atas jalan perhimpunan. Atas jalan perhimpunan maksudnya secara umum, secara ijma', secara ringkasnya. Kita kena yakin, kita kena pegang. Ada lagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang selain daripada 25 orang ini ataupun yang 28 orang yang disebut dalam kitab. Kita kena yakin ada nabi dan rasul ni ramai. Yang wajib kita tahu satu-satu ni. Ya, 25 orang. Yang lainnya ada lagi nabi dan rasul. Disebut jalan perhimpunan, maksudnya secara ringkasnya, secara umumnya kita kena nantikan begitu. Faedah bermula bilangan-bilangan segala anbiya itu segerti 2,04,000. Segerti itu maksudnya 100,000. 2,20,000. 4,000, 24,000. 124,000. Ini jumlah para rasul dan nabi. Ataupun kita kata para nabi dan rasulnya. Nabi dulu. Nabi lebih umum, rasul lebih khusus. Tidak semua rasul, tidak semua nabi rasul, tidak semua rasul itu adalah nabi. Semula. Nanti bolong. Semua rasul adalah nabi dan tidak semua nabi itu adalah rasul. Ya. Jadi para nabi dan rasul ataupun kita sebut para anbiya dan mursalin. Para anbiya dan mursalin, para rasul. Dengan para nanti yang dulu atas benua buat letak ikan buat atas tu. Ataupun para nabi-nabi pun tak betul. Para nabi dah jamak lah tu. Para tu dah jamak. Tak perlu para nabi-nabi ataupun para nabi ada salah. Baik. Para anbiya kita sebut, para rasul. Ada berapa? Segerti 100,000. 2,20,000. Baik, itu tambah 4,000. 124,000. Dalam kitab ataupun buku Aqidatun Najib, hak yang dirumikan tu ditulis sakti. Bukan sakti. Sakti ni magic ni. Powerful ya. Sakti juga. Sakti. Kita sakti. Segerti. Mungkin orang yang merumikan tu dia ada penalahan dengan dia umum seperti ini, ada pondok dan sebagainya. Tak apalah. Tapi dia sepatutnya kena merujuk juga tu. Bahasa lama ni segerti 2,04,000. Yang 100 dalam hikayat tu hang tuah ke hikayat Melayu ada ke tak ada? Ada. Kalau baca ayat lama-lama dulu. Baik. Ini berdasarkan kepada riwayat hadis oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Nabi Allah." Aku bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, kam adadul anbiya?" Berapa jumlah para rasul? Para anbiya maksudnya, para anbiya sini. Qala mi'atu alfin wa arba'atun wa 'ishruna.
100,000 dan 24, artinya 124,000 ar-rusul. Min dzalika 315 jamman ghafira, dan rasul di kalangan mereka itu ada 315 orang. Ya. Nah, di sini dia kata 313, nanti kita baca. Ya. Jadinya, begitulah. Cuma hadis ini adalah dipanggil hadis ahad, khabar wahid. Bila khabar wahid tidak berapa kuat, tidak boleh sebenarnya dibuat hujah dalam soal akidah. Jadi banyak juga dalam kitab-kitab akidah yang lain mengatakan bahawa jumlah sebenar para rasul ini tidak diketahui hak sebenar. Wallahu a'lam. Cuma kita kena i'tikad mereka ini ramai. Dan kita tidak boleh nak confirmkan memang inilah jumlahnya. Tetapi boleh kita kata jumlah para rasul dan nabi itu sekian, ini banyaknya. Boleh, tetapi jangan kita i'tikadkan jazam inilah banyaknya. Kerana kita takut kita mengeluarkan ada lagi nabi-nabi yang lain selain daripada jumlah ini, kita keluarkan mereka. Yang Allah kata dalam minhum man qasasna 'alaik wa man lam naqsus 'alaik. Dan ada yang kami ceritakan, ada yang kami tidak ceritakan. Jadi Allah SWT tidak menetapkan berapa sebenarnya. Ya. Boleh kita pegang angka ini, tetapi jangan kita jazam yang i'tikadkan 100% inilah jumlahnya. Ya. Kerana khabar ataupun hadis ini tidak berapa kuat. Walaupun ada disebut dalam lafaz misalnya dalam Sahih Ibn Hibban, tetapi ramai para ulama hadis mempertikaikan kenapa Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Hibban letakkan hadis itu sebagai sahih. Baik. Meriwayatkan dalam hadis 313 ya. Dan yang ini kata apa? Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang daripada satu riwayat, 314 orang satu riwayat yang lain, dan ada juga yang menyebut 315 dalam riwayat yang lain. Tetapi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan beliau menyatakan meletak membaca hadis ini sebagai hadis 313. Wallahu a'lam. Jadinya dalam itulah dulu waktu kita belajar dulu, cik-cik dulu yang dikata lebih kuatnya ialah 313 orang rasul. Di kalangan 124,000 itu ada 313. Dan yang afdal daripada sekalian nabi-nabi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdal ini yang terbaik. Dia panggil khatamun nabiyyin ataupun khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul mursalin, al-mustafa, al-mukhtar, al-mujtaba. Maksudnya yang terpilih, al-mukhtar, al-mustafa, al-mujtaba, yang terpilih, bukan al-mustafa. Al-mustafa itu nabi yang terpilih. Terpilih di kalangan daripada 124,000 itu, yang paling hebat sekali. Dalam ramai-ramai manusia ini bermula daripada Nabi Adam sampai ke orang terakhir ini, tak berapa bilion kita tidak tahu. Yang terpilih yang paling hebat sekali ialah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian daripada seramai-ramai manusia itu yang terpilih jadi anbiya dan mursalin rasul, ada 124,000 yang berdasarkan pada riwayat ini. 124,000. Di kalangan 124,000 itu dipilih yang menjadi rasul. Yang kita sebut rasul dengan Nabi ini mana lebih tinggi darjah? Tinggi rasulnya. Ada 313. Kemudian daripada 313 itu dipilih pula yang disebut namanya dalam Al-Quran satu persatu 25 orang. Kemudian daripada 25 orang itu yang terpilih sebagai rasul ulul azmi dia panggil, ada 5 orang. Dan daripada 5 orang ini ada 2 orang yang dipanggil kekasih Allah, Khalilur Rahman, Khalilullah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW.
Dan daripada dua ini yang terpilih, maksudnya yang paling hebat, penutup segala Nabi, penghulu segala Rasul, ialah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dipanggil Habibullah, kekasih. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi kita Habibullah. Ini hebat. Penutup segala Anbiya. Nabi SAW sebut, Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati la fakhr. Aku adalah penghulu kepada semua manusia pada hari kiamat. Bukan aku sebut ini untuk berbangga-bangga, tetapi untuk menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. La fakhr, tidak ada kebanggaan berbangga di situ. Tapi Nabi sebut, Ana waladu sayyidi, Ana sayyidu waladi ibni Adam. Aku di penghulu segala manusia. Kenapa diutuskan untuk al-alamin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin ini tuan-tuan dan puan bukan manusia saja, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk pokok-pokok, semua ni makhluk ni. Itu al-alamin, diutuskan untuk semua. Nabi-nabi yang lain diutuskan kepada siapa? Kepada kaum dia. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Demi sungguhnya kami utuskan, hantar Nuh itu kepada kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad kami hantar Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Samud kami utuskan Nabi Saleh. Dan kita ini adalah sebaik-baik umat. Kita ini adalah sebaik-baik umat. Bila kita ini sebaik-baik umat, tentulah Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Walaupun kita ni duduk akhir sekali, last sekali umat ni, tetapi apabila dibariskan di padang masyarakat itu kita duduk depan. Kenapa kita duduk depan? Kerana kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Umat duduk depan. Sehingga kan seorang Rasul Ulul Azmi, iaitu Nabi Isa AS pun menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Diutuskan nanti akan kita sebelum. Baik. Ya. Benar. Di kalangan jin. Tidak ada. Di kalangan jin tidak ada Nabi. Dan jin ini kalau Nabi kan manusia. Kerana manusia lah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah yang mengetuai, yang menguasai, yang berhak untuk mentadbir alam ini. Diperintah oleh siapa? Oleh manusia. Jadinya jin pun bernabikan manusia. Tapi bukanlah tidak ada yang saleh-saleh di kalangan mereka, yang wali-wali, mereka ni ramai. Mereka ni ramai. Jadi takkan ada yang apa kata tak ada yang baik. Mereka ni pun Islam tak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk semata-mata mengabdikan diri kepada aku, beribadat kepada aku. Jadi kalau mereka ini sembahyang, puasa, zakat, tentulah ada yang baik-baik, yang saleh-saleh, mungkin ada yang wali. Jadi tak betul lah pendapat yang mengatakan sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Katanya mari hak manusia, hak jahat, tanah anak, amina Allah, hak mana pun tu, hak tu sebaik-baik jin. Beda. Dalam Quran, dalam surah jin dia sebut, wa minnas salihun wa minna duna dzalik. Di kalangan kami, di kalangan kita ni, di kalangan kami ni, di kalangan jin ni ada yang baik-baik. Dan ada yang jahat serupa juga macam kita juga. Baik. Tetapi Nabi diikut Nabi manusia. Betul ada riwayat
Islam dalam misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan yang mengiringi Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dipanggil Abul Anbiya. Abul Anbiya ni bapa para nabi. Keturunannya ramai yang jadi nabi. Nabi Ismail, lahir daripada Nabi Ismail itu keturunan Arab. Lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanaknya Ishaq, Nabi Ishaq. Daripada keturunan Nabi Ishaq ni lahirnya Bani Israel wa Yahudi. Atau daripada Nabi Ishaq lahirnya siapa? Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Bani Israel. Mari daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Dari keturunan mana? Daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ni panggil Abul Anbiya dan Khalilullah. Selepas Nabi kita, siapa yang paling afdal? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mengiringi Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia disebut Kalimullah. Kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengiringi Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni dipanggil Ruhullah, Kalimatullah. Kerana dia jadi daripada kun fayakun. Tak ada ayat Nabi Isa alaihissalam. Dan mengiringi Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Ini bapa manusia yang kedua. Selepas apa? Selepas Nabi Adam alaihissalam. Bani besar itu habis semua orang mati. Habis semua. Dan bapa manusia yang kedua selepas Nabi Adam. Maka yang lima ini dinamai ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam Quran disebut sabarlah seperti sabarnya para rasul daripada ulul azmi. Ulul itu yang memiliki azam, keazaman yang kokoh, kesabaran yang tinggi. Ulul azmi mereka ni. Ada berapa orang ni? 5 orang. Kalau diikut susunannya, susunan apa ini mula dan akhir, bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lima tu. Saya nak ingat nama ni dari kali-kali mula Nuh M, lepas tu Ibrahim I, lepas tu Mim M, Musa M, lepas tu Isa I, lepas tu M, Muhammad, Nabi Muhammad. Jadinya Nimim. Ingat Nimim? Ingatlah 5 orang. Amin. Wow, apa ni? Angkat. Itu panggil dia mnemonik. Kalau dalam akronim saja. Akronim kalau kita singkatkan, dan untuk kita buat gini dia panggil kaedah mnemonik. Kita ingat Nimim. Ingat ada. Bila masuk kuasa, sebutkan ke-5 rasul ulul azmi. Kita pun ingat kata kuncinya. Ada banyak kata kunci. Nimim, Nun, N, Nuh, A Ibrahim, M Musa, A Isa, M Muhammad. Tetapi mengikut dia punya tertib afdal, ya, afdaliyahnya, itu yang tertib. Jadi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Yang 5 ini dinamai ulul azmi, dan yang lain daripada yang 5 ini, setengah mereka itu afdal daripada setengah, tetapi tiada ditentukan melainkan yang 5 ini dua. Dan di kalangan yang ramai para anbiya dan rasul itu ada yang afdal, lebih afdal daripada yang lain, darjat-darjatnya, ya. Tetapi tidak diadakan kecuali yang 5 ini. Yang 5 ulul azmi ini ada 10. Jadi tak ada kata berbeza tak? Di antara yang lain tu ada yang afdal, ada yang tidak afdal. Dia kata itu lah. Lebih afdal daripada yang afdal.
Nabi ni semua apa? Ialah semua afdal. Cuma afdal itu di mereka adalah yang the best of the best lah. Itu the best of Maknanya kalau the kita best. kalau kita Bukannya nak ajar bukannya kan? yang tidak afdal. Mereka adalah yang lebih afdal daripada mereka yang sudah sedia afdal. Cuma bila dalam bahasa Arab afdal ini dipanggil isim tafdil. Isim tafdil. Rasa afdal yang terbaik. Ada yang terbaik di kalangan yang baik. Itulah maksudnya darjat ketinggian. Para malaikat begitu juga. Ada darjat-darjatnya. Maksudnya. Bermula sekian kitab yang turun dari langit itu 104 buah kitab. Ini yang kita kena pegang. 104 buah kitab diturunkan atas Nabi Syis alaihissalam 50 kitab, dan diturunkan atas Nabi Idris alaihissalam 30 kitab, dan diturunkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam 10 kitab, dan diturunkan atas Nabi Musa dahulu daripada Taurat, iaitu sebelum Taurat ada 10 kitab, dan dinamakan sekaliannya itu suhuf. Kitab-kitab ini dipanggil suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf. Suhuf ini maksudnya lebih kecil daripada kitab. Baik. Kemudian maka Taurat diturunkan atas Nabi Musa. Yang ini ada 4 kitab yang mesti kita tahu. Yang lain tu kita pegang ada 104 secara umumnya. Itu. Kemudian yang kita mesti tahu ada 4 kitab. Iaitu apa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan bacaannya dengan bahasa Ibrani. Ibrani ni bahasa Hebrew. Di Palestin, di Israel sekarang ni, kita Israel menggunakan bahasa Hebrew. Ibrani ini bahasa-bahasa Samawi ni, bahasa-bahasa klasik lama. Dan diturunkan atas Nabi Isa Injil, Nabi Injil. Sekarang ni orang Kristian sebut Bible. Dengan bahasa Syriani. Bahasa Syriani ni masih ada dituturkan bagi orang di Damsyik, di Syria. Waktu di Jordan dulu kita gunakan bulan-bulan Syrianiyah. Kita tak guna Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuni tu. Januari, Februari itu di Mesir, dan cara umumnya di negara-negara yang lain. Tapi di Syam, di Jordan, di Lebanon, di Syria kita guna bulan Syrianiyah. Mula dengan Kanun Sani, Kanun awal, Kanun Sani, itu Syubab, itu Azam, itu Husairah, seterusnya ada Husairah, ada Tishrin awal, Tishrin Sani. Itu bulan Syriani. Tishrin itu masih ada digunakan. Di Jordan dia guna bulan tu lah. Dia tak guna Yanair, Februari. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Itu dia punya Asyhur Al-Hijriyah. Akhirnya Rabiul Tsani. Kalau Arabnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, ataupun Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah. Ramadan, Syawal. Itu sebutan Arabnya. Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, ataupun Jumadal Akhirah. Itu Jumadal Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhirah. Itu namanya Syuhur Al-Hijriyah. Asyuhur As-Siryaniyah ni yang kita sebut Kanun Awal, Kanun Tsani, Tishrin Awal, Tishrin Tsani tadi, itu pada dia kepusingan bulan dia.
Dan bukan pusingan bulan, pusingan matahari. Pusingan matahari ya, sama dengan miladi. Yanair Februari itu tahu bulan dipanggil Asyhur Miladiyah Masihi. Ya. Asalnya ialah nama Tuhan orang Rom. Dan diturunkan atas Nabi Daud Zabur dengan bahasa Kipti. Zabur ni bahasanya bahasa Kipti. Dan diturunkan atas Nabi kita Muhammad SAW Quran dengan bahasa Arab. Nah, inilah dia 4 kitab yang mesti kita tahu, iaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sebutannya Daud ya. Sebutan Arab. Sebutan Melayu Daud. Dia Daud. Itu sebutan Arab. Baik. Diturunkan kepada Nabi Daud. Dan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wallahu a'lam. Tetapi apa yang ada sekarang ni yang diamalkan, yang dipegang oleh mereka, semuanya sudah ditahrifkan, sudah dibesarkan. Jadi tidak ada lagi Injil ataupun Taurat ataupun Zabur yang asli. Ada kemungkinan tak tahu, kita tak tahu. Konon cerita ni di Vatikan tu masih ada disimpan Injil yang asli. Konon cerita ni, wallahu a'lam. Kita tak pasti. Tetapi yang ada sekarang ni yang masih mereka amalkan